طيب كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله أنا بخير تمام. Okay, so insyaAllah hari ni Ustaz akan bagi briefings. Tak ada lama pun, sekejap je. So siapa yang sempat, siapa tak sempat tu nasib lah. Okay, sebab Ustaz pun dah beritahu lama dah. Okay, so kita start dengan yang ni sebenarnya untuk Banin semua dah dapat. Untuk Banat je ada masalah sikit. Dan insyaAllah benda tu akan disettle dalam minggu ni. InsyaAllah minggu ni Ahmad bahagian kemasukan kata Ustaz dia akan settlekan dalam minggu ni. Jadi apa-apa nanti Ustaz update balik lah dalam grup tu. Okay, so untuk siapa yang dah dapat offer letter, okay, Ustaz pinjam siapa punya ni? Muiz ada tak? Muiz ada? Muiz tak ada. Tak apalah, Ustaz pinjam dia punya profile kejap. Okay, so bila Ustaz bagi link tu, maksud dia korang akan dapat website ni lah. Okay. Kemudian select Foundation Studies. Jadi korang akan bila masuk ke Foundation Studies, dia akan minta untuk korang masukkan korang punya IC. Jadi bila korang dah masuk IC, Ustaz ambil yang Muiz punya contoh. So bila dah masuk, korang akan dapat website ni ataupun benda ni lah. So akan ada offer letter. Admission booklet ni akan ada pada 25 November, so memang tak boleh tekan. Yang lain ada biodata form, PIN dah ada, borang pengesahan. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okay, so bila dah dapat offer letter, okay, ni contoh Muiz punya. Ni offer letter, so akan ada nama, ada nombor matrik dah siap. Ni alamat yang korang update lah. Kalau ada masalah nanti boleh update dekat biodata nanti. So dia tulis admission to IUM Foundation Program. Lepas tu dia cakap lah congratulations sebab dah habis CJ apa semua ni. So dia yang program ditawarkan ialah yang ni. Okay, nanti Ustaz bagi tahu apa masalah, ada sesetengah masalah yang ditimbulkan ataupun ada masalah lah. Siapa yang ada masalah ni nanti Ustaz beritahu. Okay, so Ustaz cuma briefing yang ni dulu. So Foundation Engineering and Computer Science. Jadi Muiz dapat kejuruteraan Sains Komputer, IT. Dia punya registration dia ialah 4 Disember. 4 Disember Saturday pukul 9 sampai pukul 12.30 hari. Dan dia punya venue dekat CFS. Registration termasuk untuk semua course. Dia tak ada course sains ataupun course course arts ataupun siapa yang dapat RK ke, bar ke, KLM ke apa ke, semua register face to face. Semua kena datanglah CFS. So korang kena bayar sebelum korang masuk tu, korang kena bayar RM550 sebelum 3 Disember, maksudnya sehari sebelum ni lah registration ni, pendaftaran. Okay. Jadi kalau ada apa-apa masalah pasal benda ni boleh beritahu Ustaz ataupun korang boleh terus ke boleh ada masalah boleh contact dekat ni lah. Yang ni untuk apa ni? Disability. Kalau ada masalah, kalau korang OKU ke apa ke, perlukan masalah apa-apa, perlukan apa-apa bantuan, boleh email terus. Katakan masa hari pendaftaran tu korang nak wheelchair ke, korang nak apa ke, boleh terus email kat sini. So this offer is final. Any request for change of program we will not entertain. Okay, so benda ni dia final sampai kemasukan. Okay.
So, okay, nanti Ustaz cerita apa yang akan jadi. Okay. So, yang ni adalah offer letter. Okay, jadi korang kena bawa benda ni. Dan kemudian dia ada PIN number. Nanti boleh activate untuk, boleh baca lah kat sini activate. Dekat iMaklum ni, awak buka dalam website iMaklum, awak boleh activate. Dan kemudian yang ni ialah cara pembayaran 550 tu. So mula-mula korang buka dekat website ni, kemudian korang bayar guna JomPay. Okay, kalau ada masalah dekat JomPay boleh bagi tahu Okay, yang tu ialah offer letter. Okay, so kalau banat yang tak dapat offer letter lagi, minta tunggulah sekejap. Ustaz tengah settlekan dengan file apa tu dengan ni, dengan Ahmad. Okay, kemudian bila kita dah masuk, kita dah habis offer letter, kita ada admission booklet. Admission booklet ni ialah buku yang korang kena baca lah sebelum masuk. So dia akan finalizekan pada 25 November nanti. Ada masa lagi. Okay, kemudian ada biodata form. Biodata form ni adalah biodata korang semua. Ada nama, parents, nama guidance, nama semua-semua tu. Ustaz tak nak buka lah, ni Muiz punya. Okay, kemudian ada borang pengesahan pendapatan. Okay, so kalau borang pengesahan pendapatan ni, kalau yang tak hanya diisi oleh ayah, bapa, ibu, penjaga yang tidak mempunyai slip gaji ataupun penyata pendapatan yang tetap ataupun yang bagi tidak bekerja, so kena isi. Kalau yang dah ada slip gaji, tak perlu isilah. So kalau yang tak ada tu kena isi dan dapatkan pengesahan daripada JKK, Ketua Kampung, Penghulu semua ni lah. Nanti bawa masa hari pendaftaran tu. Okay, kemudian seterusnya medical check up. So medical check up ni korang scan kat sini, nanti akan ada borang. Nanti korang isilah borang tu dan pergi ke klinik KK berdekatan ataupun klinik yang mana yang ada buat medical check up untuk korang buat medical check up. Okay, seterusnya ada declaration bai'ah form. So kalau declaration bai'ah form ni ialah awak baca dan last sekali awak sign lah kat sini. Okay. Tarikh bila-bila lah. Tapi yang ni nanti pun tak apa. Okay, seterusnya ialah nombor 8. Kalau korang tengok nombor 8 ni, guidelines for student matric card photo. Yang ni Ustaz tak sure lagi sebabkan korang akan masuk ke kampus, jadi mungkin photoshoot ni akan dijalankan dalam kampus. Tapi setakat ni tak ada apa-apa lagi lah, sebab tu dia cuma bagi guideline je. Okay, guideline dia yang pertama ialah dia mesti saiz berukuran yang disebut ni, format image JPEG ataupun dan JPG. Yang ketiga, saiz image tak besar sangat, 100KB sampai 2MB. Latar belakang putih. Laki kena pakai baju kemeja ataupun t-shirt berkollar, tapi Ustaz amat sarankan untuk kemeja. Rambut pendek dan tidak dibenarkan pakai songkok, kopiah, serban seumpamanya. So dia kosong. Awak kena pakai baju kemeja ataupun t-shirt dan kosong. Perempuan baju kurung, kebaya labuh, kebarung, semua-semua tu. Dan kita tak adalah nombor 2 ni. Nombor 3 bertudung tapi tidak berpudah. Okay. Jadi dia akan jadi macam ni. Gambar yang diterima. Contoh gambar tak terima, rambut tak kemas, baju tak berkollar, bertopi. Gambar selfie macam ni tak dibenarkan lah.
Dan selfie yang ketara sangat, duduk depan-depan kamera, nampak sangat. Lepas tu yang ni macam terlalu jauh, posing dia mengiring macam ni, tak boleh juga. Lepas tu menutup sebahagian muka, iaitu berpudah pun tidak dibenarkan. Okay. Alright. So yang tu sahaja untuk important document and forms. So kita kembali balik ke offer letter. So harapnya semua kebanyakan dah masuk. Okay. So offer letter ni okay. Jadi offer letter ni yang ditawarkan ialah mungkin ada sesetengah minta untuk tukar kos tapi tak dapat sebab dia ikut korang punya result SPM. So kebanyakan akan dapat mengikut korang punya result SPM. Yang mana yang kata meet the criteria, yang kena dengan awak punya result lah. Okay. Tapi kalau katakan korang dapat bioscience, macam siapa dapat bioscience? Saya Ustaz. Saya tu siapa ya? Afiq Ustaz. Okay, sorry Ustaz, bila share ni tak dapat nampak muka siapa So, sekejap. Afiq Okay, Afiq pinjam kejap awak punya IC kejap Okay, macam Afiq, dia dapat foundation in biological science. Asal dia awak minta apa Afiq? Saya minta dua. Farmasi dengan allied health. Okay, so pharmacy dengan allied science, pharmacy dia tak buka foundation untuk SEM 2 ni. So kebanyakan akan dihantar ke biological science. Tapi semua dengar boleh? Sekejap, awak punya belakang agak okay. Right, so katakan awak nak tukar kos. Saranan Ahmad ialah Ahmad bahagian kemasukan, awak study betul-betul, dapatkan pointer tinggi, nanti akan bila nak masuk degree nanti awak boleh masuk ke kuliah yang awak nak. Sebab dia sciences ni belajar subjek yang lebih kurang sama, biological science, pharmacy dengan medik. So bila awak belajar betul-betul, awak capai dia punya CGPA, dan awak boleh masuk ke kuliah tu masa degree nanti. Cuma sekarang awak masuk je ke dalam biological science dulu. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, katakan awak tak berapa berminat dengan kos yang awak dapat. Contoh ada yang dapat engineering tapi dia minta kos lain. Waktu ta'aruf tu, jangan tidur pula, time ta'aruf tu akan ada satu slot, tak silap Ustaz, slot dari Ahmad. Dia akan ceritakan macam mana awak nak tukar kos. So nanti waktu tu dia akan buka waktu untuk korang tukar kos. So time tu awak isi borang dan awak tukar kos waktu tu. Cuma dia sekarang korang pergi register sebagai kos yang disebut dalam offer letter dulu. Nanti bila time ta'aruf week, minggu ta'aruf, korang tukarlah kos. Tapi Ustaz tak jamin korang akan dapat ke tidak. Sebabnya dia satu kos tu dia ada kuota dia, dan yang kedua ialah macam Ustaz cakap tadi, dia ikut korang punya result. Dan sebenarnya siapa yang dah dapat offer letter ni, diorang dah meeting awal-awal. So bila diorang dah meeting, diorang dah tengok balik, dah tengok result apa semua tu, diorang bagi offer letter macam Afiq ni. Diorang bagi offer letter biological science. So macam Ahmad kata kat Ustaz, dia pesan dekat semualah, kalau korang nak kuliah yang korang nak ataupun bahagian korang nak, kos ataupun program yang korang nak, korang belajar sungguh-sungguh dan korang akan dapat kos tu. Sebabnya
Sebabnya apa tu? Sebabnya apa tadi? Ustaz dah lupa dah. Sebab dia nanti bila dah hujung-hujung semester akan ada interview untuk nak tentukan korang punya course. Ni lebih pada sciences lah. Okay. Jadi so saranan Ustaz, siapa yang dapat course tu korang belajar sungguh-sungguh. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan nak tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Anak nak tanya, hari tu UIA ada bagi macam information berkenaan dengan kos yang akan masuk ke kampus pada bulan 12 ni, dan adakah itu termasuk juga dengan kemasukan bagi kami ni? Tak, korang semua masuk. Oh, kita orang semua masuk lah, termasuk Yeah. kos law apa semua. Ya, betul. Oh, I see. Oh, okay, faham. Okay, alright Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. So korang memang akan masuk, korang akan mendaftar secara fizikal, tak kisah kos apa pun. Ya, siapa nak tanya tadi? Rubiah. Silakan, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Salam. kalau Sekejap, suara awak slow lah. Cepat sikit. dengar tak Ustaz? Okay. Saya ada family yang daftar juga tapi kita orang nak pergi sekali, tapi saya punya tarikh daftar tu lambat sikit. Jadi macam mana Ustaz boleh pergi awal ke? Maksud awak daftar lambat tu macam mana? Maksudnya saya ada adik saya tu adik saya daftar 4 hari bulan 12. Saya daftar lewat sikit tapi nak pergi sekali, boleh ke Ustaz? Awak daftar 4 juga? Semua satu tarikh ke? Semua sama. Semua sama. Oh, faham. Semua kemasukan korang semua sama 4 hari bulan 12. Ya, Ma. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, kalau ada yang dah bayar tahun lepas, bayar fee tu, macam mana Ustaz? Ada receipt tak? Tak pasti. Ni kawan suruh tanya. Nanti kita tanya dia balik. Tanya kat dia balik, biasanya dah tak payah bayar dah sebab dah bayar kan. So minta receipt je. Awak bawa receipt je nanti. Okay, baik Ustaz. Terima kasih. Slip of payment tu. Raziq, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya pasal medical check up tu. Dia valid berapa hari selepas kita medical check up ke boleh buat awal-awal? Nak ikutkan boleh je buat awal. Dia sebab medical check up ni awak tak boleh buat selalu. Dia akan rosakkan awak punya badan nak ikutkan. So kalau awak buat siap-siap pun dah boleh kot. Okay, baik. Jazakallah khair. Allah tekan afiat je. Kalau ni okay, ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salatullah. Tahun lepas saya dapat matrik Gambang. Okay. Jadi dia suruh buat medical check up masa tu. Saya guna yang tu untuk yang kali ni boleh ke Ustaz? Okay. Kejap Oh yang ni nak ikutkan boleh, tapi Ustaz minta untuk Ustaz jawab dalam WhatsApp nanti. Ustaz bagi inilah lagi clear, maksud dia Ustaz akan tanya dekat Ahmad. Biasanya boleh,
Tapi nanti Ustaz akan update semula lah. Okay, baik Ustaz. Okay, lagi ada soalan? Apa soalan? Ustaz, kiranya dah boleh activate lah semua akaun iMaklum semua tu daripada sekarang. Dah boleh dah. Alright. Boleh try. Kalau katakan tak boleh, nanti masa lepas awak daftar tu dah boleh kot. Tapi korang try lah godek-godek dekat iMaklum tu. Boleh ke tak? Boleh activate ke tidak? Okay, so dalam kalau dalam QR code yang Ustaz tunjuk tadi tu, dia lebih kepada lebih kepada Google Form. So nanti kalau katakan dia minta untuk medical check up, mungkin dia akan letak dalam admission booklet ni. Ni, admission booklet ni. Sebab dalam medical check up form ni dia lebih pada Google Form. Jadi korang cuma isi Google Form. Cuma dia bukti untuk medical check up tu mungkin dia akan letak dalam admission booklet. So 25 hari bulan ni lah korang tengok ada ke tak dia minta. Okay, ada lagi ke soalan? Tafadhal. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya saya. Nama saya Ain. Saya nak tanya. Ya Ain. Tu UPU, saya dapat kos. Lepas tu saya ada buat email terus kepada UIA dan dapat tukar kos kepada IRK. Okay. Saya nak tanya, nanti kalau offer letter kali ni, saya problem untuk saya dapat IRK ataupun nursing. Dan kalau saya dapat nursing, macam mana saya nak tukar pergi IRK sebab lain bidang ke Ustaz? Awak message Ustaz? Baik Ustaz. Kes awak sama dengan kes Najwa. Terima kasih Ustaz. Okay, so ada tak kes macam Ain tadi? Kalau ada kes maksud dia time UPU awak ada dapat UIA. Lepas tu lepas CJ ni awak di-offerkan kos lain. Yang tu nanti message kat Ustaz. Saya cakap bagi pihak kawan saya, dia suruh tolong tanyakan. Okay lah, so Ustaz beritahu tanya yang lain jugalah. Kod kalau ada. Setakat ni Najwa, sorry. Okay, baik Ustaz, terima kasih. Okay. Siapa tadi tanya? Siapa yang kat tengah ni? Solah. Solah, tafadhal. Merdeka je. Maaf Ustaz, nak tanya. Untuk APT dan EPT, kita orang macam mana proses dia? Ketika nanti masuk. Baik Ustaz. Okay. Yang tu masih dalam perbincangan. So nanti tunggulah dari update semasa ke semasa. Tapi setakat ni masih ada lagi lah. Masih ada lagi. I see. I see. Alright Ustaz. InsyaAllah, syukran Ustaz. Okay, lagi ada beberapa soalan. APT insya-Allah macam biasa. Tapi melainkan kalau katakan korang tak perlu ambil dah, so tak perlu ambil lah. Okay, rasanya jelas sikit lah korang punya harapnya korang jelas lah dengan penerangan Ustaz. Sini tak ada kot. Lebih pada kalau korang nak tukar kos sama ada macam korang belajar betul-betul. Bukanlah tak nak belajar betul-betul, tapi Ustaz nasihatkan korang maintain dengan high score, high CGPA, dan nanti korang boleh dapat kos yang korang nak masa degree nanti.
Kemudian salah satu cara lagi ialah waktu ta'aruf, korang nak tukar kos pun boleh. Biasanya dia akan bagi peluang dan ruang untuk korang tukar kos. Cuma dengarlah bila pemakluman tu. Sebab dia waktu dia kejap je, mungkin dah seminggu kot dia buka. Dia tak buka lama. Ustaz, Ya saya. apa jadi kalau kita lambat datang waktu registration day tu? Lebih daripada 12.30. Lebih daripada 12.30. Okey, yang tu tak apa tu, kalau macam tu Ustaz kena tanya balik lah kat Odal apa yang jadi. Tapi kenapa ada masalah apa-apa ke? Oh, sebab tempat saya jauh, so probability untuk sampai tu agak susah lah sebab kena 2 flight dan sebagainya. Oh, awak dari mana? Sabah Sarawak. Sarawak. Oh, okey. So awak akan datang bila tu? Tak sure lagi lah, kena tengok. Cuma takut lambat je lah datang. So sekarang dah ada tarikh, so awak boleh datang dah lah. Okey. Nanti Ustaz tanyalah dekat Oda kalau macam kes awak ni apa dia punya solusi dia. Okey. Kalau boleh waktu tu lah. Kalau boleh. Harapnya boleh lah. Tapi kalau tak boleh, cubalah sedaya upaya. Okay, so ada apa-apa lagi nak tanya? Ustaz, saya nak Yes, saya. tanya, bayaran yang 550 tu termasuk asrama ke? Tak. Yang ni just untuk pendaftaran sahaja. Yuran pendaftaran. Oh, maksudnya yuran asrama akan bayar waktu pendaftaran nanti dekat sana ke macam mana? Biasanya yuran asrama, yuran pengajian semua akan masuk dalam dalam statement tu. Masa dia time tu lah, nanti masa dia tengah-tengah belajar tu. Dia bukan masa awal ni. Belum lagi. Oh, maksudnya yuran pengajian pun bukan yang 550 tu? Bukan. Ni baru ujian pendaftaran. Faham. Proses bayaran semua tu yang yuran pengajian, yuran asrama semua tu bukan online lah. Maksudnya kat sana nanti dah masuk. Dah masuk nanti. Okay. Dah masuk baru bayar. Bayaran yuran untuk setiap kos tu. Setiap kos tu dia awak nak bayar ke awak nak tahu berapa? Harga. Nak tahu harga. Nak tahu harga. Sekejap. Dalamnya ada. Okey, sekejap Ustaz tunjuk. Okey. So bila masuk tu dia termasuk dengan yang sains program lah 550 ni. Tapi kalau arts 470 sebab sains ni dia ada laboratory fee 80. So yang ni je beza dia 470. So sama kalau student IK yang dapat kos IK, cuba tengok sama ada dia 470 ke 550. Okay, kemudian yang ni ialah entry fee lah. So korang bayar 550 ni apa benda dia? Yang ni benda-benda ni.
computer fee, miscellaneous fee, registration fee, semua fee ni lah. So sebabkan dia dah ada APT dengan EPT, so memang korang akan jawab lah kat situ APT dengan EPT setakat ni. So sebab tu korang punya fee tu 550. Okay, ini untuk sciences lah. Okay, kemudian program related fee. So tuition fee 2, 3, 4. Lepas tu recurrent fee RM75, hostel fee RM392. So grand total ialah RM700 untuk sem utama, kedua dan ketiga. Okay, kemudian yang tu je lah. Yang ni je, satu semester RM700. So benda ni biasanya korang akan bayar sebelum final exam. Kalau korang tak bayar sebelum final exam, korang tak boleh duduk untuk final exam. Ustaz, yang untuk yang Ustaz kata APT dan EPT tu, kalau dia tak tengok result SPM ke? Kan kalau result SPM boleh exempted tu. Disebabkan korang dah face to face, kita dah tak tengok yang tu. Sebabnya kalau dulu online, memang kita tengok result SPM. Tapi kalau dah face to face, memang kita akan conduct serentak. Maksudnya akan ada session untuk APT dengan EPT. Untuk borang pendapatan ni siapa ni? Nabila. Untuk pendapatan keluarga tu, kalau suri rumah kena buat ke cop? Kalau ibu awak suri rumah yang tak ada pendapatan, tak perlu. Ni yang dia ada pendapatan tapi tak ada slip pendapatan yang tetap. Yang tu yang kena cop tu. Ustaz nak tanya, kenapa ada medical check-up fee sebab kita buat sendiri kan medical check-up tu kat sini. Sebab tu lah Ustaz kata nanti Ustaz confirmkan balik. So katakan dia dah ada medical check-up fee, maksud dia korang akan buat dekat CFS lah. So tak payah buat dah dekat, tak payah buat sendiri. So pasal medical check-up ni tak payah buat lagi. Rasanya memang dia akan buat dekat CFS. Syukran Ustaz. Okay, so kalau korang confuse tadi, Ustaz ulang balik yang ada balik. So medical check-up insya-Allah korang akan buat dekat Gambang sebab dah termasuk dah dalam fee ni. Cuma dia dah yang dalam website ni, cuma korang confirmkan lah korang punya status kesihatan korang. Ustaz, untuk slip gaji tu, kalau yang ibu yang bekerja, ayah tak bekerja secara formal lah, maksudnya tak ada slip gaji, kena buat juga ke? Ayah awak je lah yang buat. Oh, faham. Okay. Sebab mak awak dah ada slip gaji, so ayah awak kerja kan ke ayah awak tak kerja? Kerja sendiri. So kerja sendiri buatlah. Kalau katakan mak awak je yang kerja, ayah awak tak kerja, so tak payah buat lah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Right. Okey, lagi ada apa-apa lagi? Assalamualaikum. Salam. Pasal iuran di CFS ni, sebab sebelum masuk ke DQ, waktu dapat keputusan dengan UPU tu, dan saya dah membuat pengisian borang dan bayaran terus. Okay. So kira tak perlu bayar lagi lah kan? Tak perlu, cuma awak bawa slip je hari tu. Slip yang awak dah bayar tu, awak bawa. Oh, slip bayaran tu? Ada lagi tak? Kena cari balik lah. Itu kena share balik. Silalah share balik. Okay, baik. Harapnya jumpalah. Harapnya. Kalau tak jumpa? Silalah bayar semula. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay,
Kalau tak jumpa nanti bagi tahu ustaz lah kot, I try untuk buat something. Sebab awak dah bayar kan. So itulah sayang pula. So try cari dulu. Biasa kita transfer online kan. So try lah cari dalam bank statement tu. Tapi dah tahun lepas takut ada setengah bank dah tak ada dah untuk statement tahun lepas. Carilah dulu. Okay, lagi ada lagi soalan? Tanya dah usah. Okay. Irfan ada soalan? Irfan ke nama? Jadi saya macam dah usah, saya dah bayar. Oh dah bayar, tapi ada lagi Abil? Ada lagi lah? Ada lagi. Ada lagi okay, tu. Okay, ada apa-apa lagi soalan? So jangan risau pasal kos tu, insyaAllah korang masuk dulu. Bila masuk, macam Ustaz katalah, saranan 2 benda yang korang buat tu. Okay. So korang dah boleh, siapa yang dari Borneo, Sabah, Sarawak, Labuan, boleh dah booking flight. Nanti kalau katakan korang lambat ke apa, boleh bagi tahu Ustaz, supaya Ustaz bagi tahu dekat pihak atasan. So harapnya kalau macam dari Sabah, Sarawak tu ataupun dari Labuan, korang datang 3 hari bulan. Dia tak ada direct flight dari Kuantan, Sabah. Kuantan ni dia pelik sikit. Bukan dia pelik, dia sebabkan dia kecil. Jadi dia tak banyak flight yang direct. Kalau Kuantan KK ada satu kena stop dekat dekat mana ni? Dekat KL. Kalau dari Kuching pun ada stop juga dekat KL. So kalau stop ni Ustaz sarankan korang ambil awal sikit lah flight tu. Mungkin dalam, kalau pendaftaran kita 4 hari bulan, mungkin korang boleh ambil dari 2 hari bulan ke ataupun 3 hari bulan. Bergantunglah kepada korang punya financial. Okay, offer letter, admission booklet. Lupa Ustaz nak tunjukkan pasal nanti korang akan ada registration untuk mahallah. Mahallah ni ialah asrama. So dia akan ada pada 25 hari bulan juga. So akan ada important dates, mahallah registration for new male students dengan female students. Nanti korang akan registration lah, register untuk mahallah juga. So nanti 25 hari bulan jangan lupa untuk buka balik website ni. Lagi apa lagi ya? Ada apa-apa ke? Biar banyak duit, kalau tak ada flight ni tak boleh juga terbang terus ke sana. Berenang lah Haji. Haji dari mana? Saya dari Sabah Ustaz. Tawau Sabah. Tawau. Oh Tawau tak, Tawau dengan Kuantan memang tak ada lah. Tawau KL banyak kan flight? Banyak Ustaz. Tawau KL ada. Dia macam salah satu dia Tawau KL. Bila awak sampai KL tu sama ada awak boleh naik bas ataupun naik flight. Kalau nak murah naik bas lah. Tapi dari airport, lepas tu awak kena naik train sampai ke TBS baru naik bas ke Kuantan. I see. Bas terbang. Naik bas Haji, naik bas. Bila lagi nak naik bas kan? Siapa lagi selain pada Haji dari Borneo? Ramai ke? Saya Oh Razik Razik kat mana? Oh yang Kuching tadi, Sarawak Sarawak. Kuching ke? Limbang. Oh Limbang. Okay. Alright.
Untuk mahalah boleh pilih ke? Yang tu tak pasti pula. Yang tu start tak berapa nak sure boleh pilih ke tak mahalah tu. Sebab ada mahalah yang sebelum ni dia buka, lepas tu dia tutup, dia buka balik. Tak tahu pemilihan mahalah tu boleh pilih ke tidak. So biasanya lah kalau tips-tips pada senior ni, kalau nak bilik sekali dengan kawan-kawan, maksud dia awak register waktu yang sama. Awak pakatlah kawan awak, contoh macam Robiah dia nak partner dengan CA, so awak macam datang register sekali. Biasanya awak akan dapat bilik dekat-dekat lah. Tapi mahalah tu tak sure lah. Kalau bilik macam tu lah. Kalau nak dapat dengan kawan yang dekat-dekat, register waktu yang sama. Lintas negara, boleh lah. Lagi ada ya? Ada apa-apa soalan ke? Ustaz, saya nak tanya untuk B40 yang beasiswa tu, dia akan tanggung yuran pengajian sekali ke? Siapa yang dapat B40 tu lah. Biasanya dia dapat KPT bantuan asasi, kebiasaan dia. Yang ni, KPT bantuan asasi ni, yang parents kurang daripada 10,960 setahun akan dapat beasiswa ni. So, soalan awak apa tadi Hanan? Lupa pula Ustaz. Dia akan tampung yuran pengajian sekali ke dia bagi duit je? Dan Ustaz, dia setahun ke sebulan yang 10,000 tu? Rasanya dia kata household income sebulan lah kot, sebulan. Income sebulan. Kebiasaan dia yang Ustaz tahu, dia akan tolak yuran pengajian dan korang akan dapat duit saku, duit lebih. KPT maksud dia? Maksud awak? Yang awak tanya tadi, kita kena mohon ke Ustaz? Beasiswa KPT tu? Yang tu Ustaz bagi tahu balik. Ustaz tak berapa sure pasal yang power sebut tadi. Oh, ingatkan yang tu. Okey. Nanti Ustaz bagi tahu balik yang bab beasiswa ni. Sebabnya yang Ustaz tahu, asasi memang akan dapat KPT bantuan asasi lah. So dia akan bayar untuk yuran dan korang akan dapat duit lebih. Yang akan dapat tu Ustaz kena mohon tak? Tak, dia macam auto. Dia base kepada awak punya, itulah dia nak minta mak ayah punya slip gaji dengan dia tengok slip gaji mak ayah. So katakan mak ayah awak lebih daripada 10,960 ni memang tak layak dapat. Tapi kalau kurang, insya-Allah akan automatik dapat. Sukan apa boleh main kecuali sukan renang, bowling, kayak, kecuali itulah. So kita ada stadium, so boleh nak jogging ke, nak main bola ke, nak main takraw boleh dalam mahalah, main pingpong ada table. Ya, nak main apa lagi? Kita ada tenis, court tenis pun ada. Cuma renang je tak ada. So berenang kena tunggu masuk Gombak ataupun Kuantan lah, kita ada swimming pool. Bola tampar ada, dia ada court tapi tak tahu korang main ke tak. Ikutlah nanti bila masuk korang nak main sendiri, dipersilakan. Okay, nanti Ustaz take note lah pasal yang KPT tu, sama ada beasiswa KPT. So kalau awak lambat datang, lambat sampai di CFS,
Lagi ada lagi rasanya yang tu je kot. Nanti Ustaz bagi tahu balik dah dalam dalam WhatsApp group kita yang ramai-ramai tu. InsyaAllah. Medical check up memang tak perlu dah sebab dah ada fee kan. Ustaz akan confirmkan balik lah lagi. Lagi apa ya? Pimpong lu. Okay. Ustaz dah lama tak main pimpong. Okay, ada apa-apa last daripada korang? Ada apa-apa ke? So, apa ni, katakan korang tak jumpa UIA, korang boleh buka lah Google Map ke, location. In case lah kau tak jumpa Ustaz, caranya macam contohlah kita orang satu batch, kita orang nak duduk bilik dekat-dekat. Maknanya kita orang kena daftar sekali lah. Lebih kurang. Tak ada lebih kurang, maksud dia biasa dia akan assign bilik macam awak dulu, lepas tu orang kemudian tu bilik kemudian. Macam tu lah. Kalau nak bilik dekat-dekat, daftarlah sekali. Baik Ustaz, terima kasih. Peralatan elektrik boleh bawa, boleh. Tapi biasanya orang bawa rice cooker lah kan. Okay, so yang ni ialah map. Ustaz cerita sikit lah pasal CFS kalau yang tak pernah datang tu. So korang akan masuk entrance kat sini. So yang pertama sekali korang akan jumpa ialah Masjid CFS. Kemudian ada bulatan depan masjid ni. Lepas tu kita ada admin. Depan admin tu ada Al-Khwarizmi Multipurpose Hall. So Al-Khwarizmi ni yang korang akan daftar kat situ. Korang akan daftar kat sini. Korang akan main badminton kat sini. Lagi korang akan buat exam kot. Exam tak kat sini. Sorry. So Al-Khwarizmi ni. Kemudian kat belakang Khwarizmi ni ada Al-Khalil, Al-Jurjani dengan Al-Razi. So kelas korang akan berlegar kat sini lah. Sama ada Khalil, Jurjani, Al-Razi, Al-Ghazali, Syafi'i, Mimasinan, Al-Haytam. Semua kat sini lah. Sini semua bahagian kelas dan ada department yang dia bagi kat sini. Ni senarai department yang dalam building tu lah. Kemudian Ibn Sina, lepas tu ada lab. Lab ni memang untuk sciences lah. Kemudian belakang lab ada Darul Hikmah. Darul Hikmah ni library. Depan library ada student center, ada cafe, ada klinik. Okay, ada pergi. Itulah. Kemudian depan library tu ada jalan masuk untuk mahallah. Mahallah ni ialah asrama untuk sisters, untuk pelajar perempuan. Kita ada few, kita ada 4, Azdah, Umamah, Aisyah dengan Fatimah. Kemudian kalau yang brothers, untuk pelajar lelaki agak jauh sikit, berjalan sikit. Dia ada Mahallah Biruni dengan Zahrawi. So depan Biruni ada stadium. Stadium lah. Ni stadium. So ni ada padang bola, boleh main. Dekat Zahrawi ni, depan ni ada macam-macam padang sebenarnya. Ada tenis, court tenis, ada bola keranjang, ada macam-macam lagi lah kat sini. Ni semua ada padang-padang yang padang court, ni court badminton kot. So macam-macam lah ada dekat sini. Minibus tak ada. Minibus kalau dalaman tu tak ada. Dalaman tak ada. Dia tak ada minibus macam Gombak. Yang kalau keluar, yang tu gantung kepada CFS punya pengumuman. Sebab ni kan time COVID ni, sen-sen lepas tak dibenarkan keluar langsung. Awak masuk, lepas tu awak tak boleh keluar dah. Kemudian bilik ada air tak ada. Bilik just dia cuma provide katil, amari dengan tilam. Katil, amari, tilam dengan kipas, lampu. Tu je. Iron sendiri. Basikal boleh bawa boleh.
2 kali LPI. Jauh ke masjid dengan mahalah? Lebih kurang 800 meter. Jalan kaki sikit. Exercise. Lagi pergi. Ustaz sangat rekomenkan kalau awak bawa basikal lah. Kalau katakan awak ada basikal kat rumah, boleh bawa. Yang tu je lah map untuk untuk gambang ni. Dia tak besar tapi dia tak kecil. Tapi jalan kaki penat lah. So siapa-siapa yang badan saiz besar ni memang peluang yang sesuai untuk kuruskan badan. Kelas hafazan macam mana? Okey, kita masuk kelas hafazan pula. Kelas hafazan, Ustaz akan bahagikan korang kepada few groups. Biasanya 5 lah. Ustaz akan assign seorang ustaz untuk 10 orang. So, bergantung kepada ustaz tu, ustaz ataupun ustazah tersebut bila dia nak conduct dia punya kelas tasmik. Tasmik lah. Kelas tasmik. So, ada yang buat pagi, ada yang buat malam, ada yang buat petang, tengah hari, ikut ustaz-ustaz tu lah. Kebiasaan dia malam, tapi itulah macam ustaz kata, ada yang buat pagi. Boleh pilih ahli halaqah? Tidak, ustaz random sahaja. So untuk batch ni ustaz wajibkan semua untuk tasmik. Sebabnya sebelum ni ialah pilihan, tapi ustaz tak nak lah dia jadi pilihan. Ustaz nak dia wajib untuk korang. Sebab kalau korang tak mengulang, bila lagi korang nak mengulang? Romik tak ikut kos ke ustaz? Dia bergantung kepada itulah siapa yang sampai belakang awak tu. Dia macam ni, biasa kelas tasmik berapa jam, ikut ustaz tu. Dia ikut ustaz. Ustaz tak boleh nak bagi berapa jam, biasanya ikut ustaz tu. Okay, so kalau rumit, dulu biasanya kita ada 4 orang dalam satu bilik. So 4 orang yang beratur sekali tu, itulah rumit kita. Tapi sekarang COVID, so ustaz tak sure berapa orang dalam satu bilik tu. Sama ada daripada satu bilik tu jadi 2 orang ke roommate ataupun seorang satu bilik, wallahualam. Yang tu ustaz tak dapat nak pastikan berapa orang dalam satu bilik. Lagi apa kebiasaan dia kalau sesi tasmik ni mungkin sejam lebih kot, sejam ke 2 jam. Tapi itulah bergantung kepada ustaz-ustazah awak yang awak dapat nanti. Robiato ni suka bermaaf-maaf, tak perlu maaf. Berapa kali seminggu ustaz jadi ustaz halaqah? Ustaz jadi ustaz halaqah tapi bukan untuk grup batch korang lah. Berapa kali seminggu, kalau tu pun bergantung kepada ustaz tu. Tapi kalau macam halaqah ustaz buka dari Isnin sampai Khamis. 4 hari seminggu. Ya Hanan. Ustaz, kalau tadi Ustaz kata pharmacy tu dia akan masuk bioscience. Kalau nak sambung medik, better sambung bioscience ke allied science? Kalau better maksud dia time degree ke time asasi ni? Time asasi, maksudnya degree nak sambung medik. Asasi, kalau tak dapat medik punya asasi, kalau nak tukar course lah, nak ke bioscience ke allied health science. Dia actually dua-dua boleh sebenarnya. Dia sama ada like dua-dua boleh. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz.
Okay, Ustaz tunjuk sikit last ni ialah laluan dia. Okay, kalau korang tengok walaupun dia laluan macam ni. Alah, mana pun. Okay. Okay, dia ada sains hayat iaitu bioscience, dia ada physical science, dia ada light science. Lepas tu dia ada nursing, pharmacy, dentist dengan medik. So walaupun dia akan ke lain-lain dalam degree ni, dia memanglah lain. Cuma dia time nanti dekat hujung SEM nanti, hujung asasi nanti, korang boleh minta kuliah mana yang korang nak masuk, tapi dia berdasarkan kepada pointer. So dia berdasarkan pointer. So kalau pointer korang sesuai dengan medik, so korang boleh minta untuk masuk kos medik. Tapi apa-apa pun korang dengar juga briefing dari kuliah masing-masing. Briefing dari apa ni? Nanti akan ada briefing dari kuliah, dia punya kuliah ke? Department masing-masing. Nanti korang boleh tanya benda tu. Sebelum nak buat apa-apa decision lah. Biasanya dia briefing department ni awal. Supaya korang ada apa-apa masalah korang nak tanya, boleh tanya time tu. Tapi yang Ahmad beritahu Ustaz, dia nasihatkan kalau katakan awak nak tukar, maksud dia awak buat betul-betul dalam exam, nanti awak boleh masuk ke kuliah mana yang awak nak nanti masa dekat apa ni, dekat degree. CFS agak panas. Panas tu maksud dia apa tu? Muaz, apa maksud panas? Panas tu? Oh, cuaca. Nak kata panas, dia ikutlah, kadang-kadang dia panas sikit sebab dia tak banyak pokok. Pokok dia tak menebal sangat sebab kawasan baru. Jadi pokok tu stay tak lebat ataupun tak rimbun sangat. So dia panas lah dekat tengah-tengah tu. Tapi kalau katakan awak duduk dekat mahalah tu, pagi-pagi memang sejuk sebab tepi mahalah tu hutan. So dekat mahalah tu agak sejuk sikit. Tapi kalau dekat bahagian kelas, bahagian-bahagian tu agak dia tak redup sangat lah. Tu yang kata panas tu. So pakaian macam mana ya? Pakaian dia setiap hari Rabu awak kena pakai formal dengan tie laki. Kalau perempuan awak kena pakai baju kurung ataupun jubah, tudung warna putih kalau tak silap Ustaz. Tapi kalau hari-hari lain awak boleh pakai formal, semi formal, maksudnya awak tak payah pakai tie tapi awak kena pakai kemeja ataupun baju raihan. Baju Melayu pun boleh. Pakaian waktu daftar, awak pakai formal lah. Kalau nasihat Ustaz, awak pakai formal je. Sebab Ustaz pun tak tahu lepas registration tu awak kena buat apa. So nak selamat, awak pakailah formal. Baju Melayu Teluk Blangah boleh ke? Yang ni untuk apa? Irfat, untuk kelas ke untuk pendaftaran? Oh, kelas boleh. Teluk Blangah yang tak ada collar. Tai Rabu ke, dia random. Tak kisah. Tai hari Rabu tu tak kisah warna apa. Tapi rasanya, dia akan pakai tai warna hitam tak silap.
Rasanya yang wajib tu warna hitam, bukanlah wajib, maksud dia yang prepare, please prepare warna hitam, tapi yang lain-lain awak boleh pakai, tak silap. Baju Melayu Teluk Belanga kalau awak pakai kelas boleh hari selain pada hari Rabu lah. Teluk Belanga yang tak ada collar tu. Warna kasut bebas ke? Warna kasut bebas. Janji berkasut dan tutup aurat lah. Kalau ada masalah macam demam ke, beritahu siapa ya Ustaz? Demam dekat CFS, awak pergi klinik lah. Sama ada awak boleh contact fellow ataupun awak boleh pergi klinik terus. So biasanya apa tu dia akan apa ni? Biasanya Ustaz tahu korang akan swab test dululah sebelum nak masuk apa-apa pun rasanya. So mungkin masa pendaftaran tu korang akan di swab test dulu. Nak tengok korang punya kesihatan macam mana. Tapi dah in case kalau dah lepas 5-6 hari ada masalah demam ke apa, boleh contact fellow yang bertugas ataupun boleh terus ke klinik. Sebab kita ada klinik. Meja untuk Rabu tu warna apa ya Ustaz? Warna putih. So kalau untuk brothers, student lelaki, korang prepare baju putih, tie hitam dengan kasut sepatu. Kasut tu. Itu prepare lah. In case kalau apa-apa. 3 benda tu. Okay, kasut kulit. Kasut kulit lah, kasut hitam tu. Lab coat ni tak sure. Yang tu kena tunggu briefing. Kasut canvas tak boleh ke? Boleh je. Ada je pelajar pakai kasut canvas, janji hitam. Lab coat tu lah. Ustaz tak sure pasal lab coat ni. Kena tunggu sampai briefing department kot. Okay, ada apa-apa lagi? Okay, so kalau ada apa-apa boleh tanya dalam group tu, boleh tanya Ustaz. Okay, so apa ni? So kalau ada apa-apa boleh tanya terus dalam group tu. Tapi dia kalau isu besar awak tanya dalam group, tapi kalau isu pasal awak tanya personal.
Itu function group. So anything macam Ustaz kata tadi, kalau benda besar tanya dalam group, benda kecil dia tanya Ustaz direct. Lagi insyaAllah tak ada apa-apa dah kot. In case kalau katakan Ustaz nak buat briefing lagi, nanti in case seminggu sebelum kemasukan nanti Ustaz bagi briefing balik. Kalau ada lah, rasanya tak ada dah. Yang cuma nak confirmkan balik pasal beasiswa, lepas tu macam Haji and the gang sampai lambat ke, yang tu nanti Ustaz letak dalam WhatsApp lah, WhatsApp group. Yang pasal offer letter untuk Banat nanti insyaAllah akan disettlekan dalam minggu ni. Kalau kes apa? Kes Ain Kes Ain tu nanti yang tu PM Ustaz. Biasanya setakat tu je kot. Okay, ada apa-apa ke Ustaz tertinggal? Rasa tak ada dah. Okay, yang mana kita baru 27-28 orang. Patutnya kita ada 53 orang. Jadi kalau yang tak dengar tu, Ustaz akan upload dalam YouTube, nanti korang boleh tengok. Dan nanti je lah apa-apa PM Ustaz. So kita tangguh, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. العصر ينسى في خسر الذين صالح الصبر الحق وصل الصبر. Okay, syukran jazilan ala husni istima'ikum wa hudurikum. Okay, namanya Isyad. Orang dengan siapa tu? Jazakallah khairan katsiran. Syukran jazilan Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Afwan. Di mana jalan-jalan tu? Geng-geng Melaka. Oh, okey. InsyaAllah Ustaz. Famosa siap. Merangkai sejarah. Cuba tanya siapa buat Famosa tu. Okay, syukran. Selamat bercuti. Yeah, nanti kita orang buat research Ustaz. InsyaAllah. Nanti kita nak datang CFS, kita orang bagi tahu Ustaz. Okay, satu lagi. Ustaz nak suka research. Berapa ramai orang Melayu masuk Kristian waktu tu? Oh, kami baru nak naik Ustaz. Baru sampai. So, baru nak rungkai Ustaz. Pergilah tanya berapa ramai orang Melayu masuk Kristian waktu tu. Nanti beritahu. Nanti beritahu Ustaz. Boleh Ustaz. InsyaAllah. Ada apa dah hadiah ke kalau kita orang rungkai Ustaz? Hadiah. Nanti difikir-fikirkan. Boleh Ustaz. Kita kau tim Ustaz. Kau tim. Alright. Apa-apa sebelum belakang. PM belakang. Boleh. Jazakallah khairan Ustaz. Boleh Ustaz. Suka sangat acak tu. Okay, right. Syukran lakum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam.